الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para hadirin, para jemaah Masjid Al-Bukhari Al-U'mala yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama lagi, selamanya kita merafakkan sembah sujud syukur kita kepada Allah, kerana dengan limpah Allah, rahmat daripada Allah pada malam ini, saya dan tuan-tuan semua dipanjangkan usia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang diberikan masa dan waktu untuk diluangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga pertemuan pada malam ini menjadi asbab kepada barakah dan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'. أما الجواهر فالعقل والدين والحياء والعمل الصالح. فالغضب يزيل العقل، والحسد يزيل الدين، والطمع يزيل الحياء، والغيبة يزيل العمل الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi bagi tahu dalam hadis ni, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Pada badan manusia ada 4 jenis permata dan perhiasan. Arba'atu jawahir, jawahir permata, perhiasan. Fi jismi bani Adam, di badan anak Adam ni dia ada 4 jenis permata, ada 4 jenis perhiasan. Yuziluha arba'atu asya', yang mana 4 perhiasan ni, kata Nabi, boleh hilang dengan sebab 4 benda. Pada badan manusia, pada anak Adam, ada 4 jenis perhiasan yang Allah hiaskan pada diri manusia. Dan ada 4 jenis perkara, kalau anak Adam tu buat 4 benda ni, akan hilang permata tu daripada dia. Dia buat 1, hilang 1. Dia buat 4 hilang. Apa dia ni? Maka kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal jawahir. Nabi bagi tahu dulu nah. Nabi bayan dulu.
Nabi beritahu, ammal jawahiru, adapun perhiasan-perhiasan tersebut, yang pertama apa dia? Fal aqlu, iaitulah akal fikiran. Akal fikiran. Perhiasan yang pertama ialah al-aqlu, akal. Akal yang kita guna nak berfikir. Yang kedua, wad-dinu, agama. Nah, agama. Yang ketiga, wal haya. Perhiasan yang ketiga adalah malu. Yang keempat, wal amalus salih, dan amalan-amalan yang salih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhiasan yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga malu, yang keempat amal yang saleh. Okey. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi nak bagi tahu fal ghadabu yuzilul aql. Dan kata Nabi, sabda Nabi SAW, adapun sifat marah, fal ghadabu, dan adapun kemarahan, yuzilul aql, akan menghilangkan akal. Apabila seseorang ada perasaan marah yang mencanak, marah yang tak dibendung, marah yang tidak dipandu oleh agama, marah sembrono, maka yuzilul aql, akal fikirannya akan hilang dengan sebab marah. 4 permata tadi, ada masing-masing ada 4 benda yang boleh menghilangkan permata perhiasan tadi. Yang pertama kata Nabi, fal ghadabu, perkara yang pertama ialah marah, yuzilul aql, akan menghilangkan akal. Marah ni dia ada tempat dia. Tuan-tuan, kemarahan ni ada tempat yang diperlukan, ada tempat yang tak diperlukan. Umpama apabila Sayyidina Muhammad dalam rumah tangga selalu terjadi masalah ni, bila marah sangat, maka akal tadi ni akan hilang, kasih sayang pun tak ingat dah. Sedangkan masa tengah duk bahagia, masa tengah duk seronok, marah tak ada masalah apa, bahagia ya. Tapi bila marah tu ada, apa jadi? Habis porak peranda. Satu orang perempuan telefon saya. Dia beritahu kat saya, Ustaz, dia cerita pasal lelaki dia. Bukan dia nak perburuk lelaki dia, cuma dia nak tanya, lelaki dia ni sayang kat dia, tapi ada satu masalah. Masalah dia, lelaki dia ni masa tak marah tak apa, tapi kalau masa dia marah, tangan kaki dia naik. Dia lupa kata yang dia sayang ke bini, dia lupa kata ada anak-anak dah. Tangan kaki naik habis. Kali pertama ke saya tanya, naik tu naik lagu mana, dia buat tang mana, macam mana dia buat. Dia kata mula-mula dengan tonjoi-tonjoi kepala, tolak-tolak kepala tu tak apalah, benda tu biasalah. Kuih lama, kuih ganas. Dia mula berani tumbuk perut, dia mula berani sepak, dia mula berani tumbuk tampak tu biasalah. Dia berani buat benda yang lebih dahsyat lagi. Dia pun nak bercerai, tapi fikirkan anak-anak. Laki pujuk, cayak dengan pujuk laki, balik.
tak jadi cerai. Tuan, apabila kita tengok situasi macam ni, menunjukkan apa? Kalau marah tu tak ada sayang ni Allah Rabbi cerai. Tapi kalau marah tu sayang tu sikit abuk besar virus pun tak ada. Buat tu macam dia buat musuh. Dia tumbuk tu macam dia tumbuk musuh. Dia lupa kata kat duk depan dia tu bini tu baju. Betul Nabi kata wal ghadabu zilul aqal, marah menghilangkan akal fikiran. Betul ya. Nabi ni dia cakap, dia bagi tahu benda yang kena dengan manusia. Marah tak boleh. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata apa? Man laysa lahu ghadabun fahuwa hima. Siapa yang tidak ada perasaan marah pada dia, maka dia seperti keldai. Apa makna kata Imam Syafi'i ni? Makna kata kalau marah, kalau kata ada situasi yang marah, kita tak marah, maka kita ni macam keldai. Masa anak pakai benda, pakai pakaian ketat, tak kata aurat bagi elok, allergic marah waktu tu. Masa anak duk buat dosa, tak sembahyang, waktu tu wajib marah. Tetapi kalau tak marah waktu tu, tak ada sensitivity dalam diri, fahuwa himar, seperti tempat perlu marah dia tak marah, tempat yang tak perlu marah nak marah. Contoh, bini masak termasin sikit, hancur habis pinggan-pinggan. Ini realiti tuan-tuan. Mungkin duk dalam masjid kita ni tak pernah buat lagu tu, tapi yang ni pernah jadi, terbang habis mangkuk-mangkuk. Bukan bini lempar, suami yang lempar. Bukan bini mengamuk, lelaki yang lempar habis. Masak tak apa nak sedap. Ini berlaku. Saya ni buah tempat orang Myanmar, Ustaz. Tempat orang Ustaz ni pun dia tu, tapi tanya nak main benda tadi ni, tunggu depan rumah, tunggu saya cerita pasal apa, pasal anak 3 tahun tak balik, lepas KP sampai keluar balik. Dia mungkin kau bawa guna program dia program ada ni gaji ibu tu saja saya telefon cerita saya anak-anak minggu lepas telefon umur 16 tahun perempuan, dia dapat telefon saya kat mana saya pun tak tahu. Dia telefon saya, Ustaz, saya diri awak cakap saya pun tak apa memang hampa nak bunuh diri dah, apa masalah, apa masalah dia telefon dia tak mau nak telefon saya, itu mungkin nak bunuh diri tak kaitan dengan Allah Ta'ala diri. Dia kata kalau nak bunuhlah yang telefon. Bila mata bukan tu, mata bukan mati macam binatang. Duk jumpa malaikat mungkar nakir nak kena katuk. Mau lagu tu. Dia kata beliau ada masalah, lari dari masalah dengan bunuh diri. Memang masalah dunia tu selesai, tetapi kita buka masalah baru dengan malaikat. Mau nak ada malaikat kiamat 2000 tahun lagi. Kalau kata tu tak kira di pada dia pergi neraka.
dia rasa putih cinta nak bunuh diri ni telefon saya. Tepuk kepala saya. Umat tu marah lah tu. Marah ke boyfriend, marah ke balak. Nah, power dia tak mau kat dia, marah nak bunuh diri. Yuzilul aql, hilangkan akal tuan-tuan. Sebab tu kena ada orang bagi sedak mereka ni. Bila kita habak lagu tu mereka pun, oi betul juga noh. Mau kalau mati teruk lagi urusan. Memang teruk. Mati je lagi teruk urusan kita. Tuan-tuan. Fal ghadabu yuzilul aql. Marah ni menghilangkan akal fikiran. Buat bagi orang jadi tak senonoh. Duk tengok dalam Facebook duk gaduh lah apalah. Nah, gaduh tepi jalan lah apalah. Cuba tengok akhlak dia tu sama orang dengan menatang. Bercakap bertumbuk hempuk jerit-jerit. Sama dengan menatang. Lebih korang lah tu. Yuzilul aqal. Tuan-tuan tahu tak? Kalau Nabi kata kemarahan boleh menghilangkan akal, bermakna pada waktu tu bila kita marah tak kena pada tempat, marah tidak bersebab yang munasabah, marah sembrono ikut dan, jegi kat bini tak ada kerja sebab apa, bini buat salah sikit, hingap macam nak pecah dunia. Anak buat salah sikit, adik buat salah sikit, abang buat salah sikit, mengamuk bergaduh habis. Tuan-tuan, pada waktu tu Nabi kata akal hilang. Binatang ya saja yang tak ada akal. Makna kata kalau orang tu marah sampai tak ketahuan, makna dia ni sama dengan binatang. Ulaika kal an'am. Kata Allah dalam Quran, depa ni sama je dengan binatang. Kalau tak guna akal, buah fikiran yang elok. Marah kena jaga, kena pada tempat tak apa. Jangan tak kena pada tempat. Allah bekalkan akal, kita boleh fikir sendiri, kita fikir ambil lah. No. Yang kedua kata Nabi, wal hasadu yuziluddin. Adapun hasad itu kata Nabi, yuziluddin. Hasad, penyakit iri hati dengki, yuziluddin, akan menghilangkan agama pada diri manusia. Minta maaf tuan-tuan lah, saya suara tak berapa nak ada. Pasal mungkin hangat kot. Tak demam. Tuan-tuan nak belanja saya makan biryani pun saya boleh buh 2 pinggan. Demam apa kalau boleh buh 2 pinggan nanti? Saya tak demam bah. Suara hangat. Lama dah kot tak hujan. Dia hangat suara tak berapa nak mahu keluar. Kata Nabi, wal hasadu yuziluddin. Hasad menghilangkan agama pada diri manusia. Agama ni perhiasan pada diri manusia. Agama Islam. Kerana orang yang mengikuti agama Islam, akhlaknya, sifatnya, kehidupan dia comel. Tapi bila mana ada sifat hasad dalam hati, akan hilanglah seri agama pada dia. Hasad ni bermakna apa tuan-tuan? Hasad ni bermakna perasaan iri dan cemburu, yang mana perasaan tadi tidak redha dan tidak rela, tidak suka dengan nikmat yang orang lain dapat. Ini bermakna hasad. Tuan-tuan, kita jangan tengok orang lah, kerana sifat hasad ni dalam hati. Pakat-pakat suluh diri sendiri. Tengok masing-masing dalam diri. Hasad tu ada tak? Hasad ni bila kita tengok nikmat seseorang, kita rasa tak suka. Orang tu dapat nikmat, satu-satu nikmat, kita rasa iri. Iri dan merasa tak redha dengan apa yang dia dapat. Kita rasa macam, kalaulah dia ni jatuh miskin. Dan mengharapkan hilang nikmat tadi daripada dia. Tu hasad tu.
kita mengharapkan nikmat yang kawan tu dapat hilang. Dah lalang aku tak dapat, hang pun tak ada dapat lah. Sama juga kes berlaku di apa nama Sayyidina Muhammad tu, atas pada gunung, atas pada pantai Murni tu apa nama, orang duk jual mi udang, ikan kering apa tu, Tanjung Dawai. Tanjung Dawai tu, Tanjung Dawai tu kedai-kedai makan banyak, kedai jual barang-barang pun macam-macam, tempat pelancongan kan. Baru ni tuan-tuan, kawan saya pergi berubat di rumah, kena perempuan ni baru lepas beranak dalam duk pantang. Baru lepas beranak lebih kurang dalam seminggu dalam duk pantang, tiba-tiba kena rasuk, jadi tak ketahuan. Sak elok sak dok. Lama-lama pergi berubat, panggil kawan saya pergi berubat. Kemudian baca ayat Quran, datang tu hangat, jin tu lah duduk dalam badan tu panas. Lama dia tak tahan tuan-tuan, rupa-rupanya tuan dia sendiri cakap dengan ustaz tu. Tuan tu duduk di rumah lah, orang yang hantar sihir tu duduk di rumah, cakap terus. Makna kata dia bercakap melalui jin, dia direct macam cakap telefon lah. Bahasa dia macam cakap telefon lah. Contoh, tuan-tuan duduk di rumah, saya bercakap dekat sini, halo, Assalamualaikum. Tuan-tuan duduk di Taman Serindik, tuan-tuan dengar suara saya tak? Tuan-tuan dengar kan? Guna medium telefon, dia guna medium jin, dia bercakap melalui jin. Main jumpa dengan ustaz tu, cakap, hang pasal apa? Awak pasal apa? Hang nak pergi tolong perempuan ni, pasal apa hang nak pergi tolong dia? Hang kenal kat dia? Ustaz tu dengar hangat. Aku ni main berubat, aku duduk lena elok-elok di rumah, orang main gerak, aku main berubat. Buat penama aku nak main mengurat anak darah apa bini orang ni. Hang cakap lagi elok sikit. Lah aku nak tanya hang, pasal apa yang hang buat naya kat perempuan ni? Hang siapa dia? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Ni, aku nak abang lah. Bukan cakap telefon lah, contoh. Kawan tu duduk di rumah cakap melalui jin. Tuan-tuan ingat saya cakap telefon pula lagi. Ni cakap betul direct. Rupa-rupanya yang hantar tu kak dia sendiri. Yang kena naya tu adik perempuan. Ni dengki sama adik-beradik Kak dengki dengan adik. Tanya apa-apa, yang hang penanya adik hang. Kedai dia laku daripada kedai aku. Sedangkan masak tak tahu mana aku yang sedap lagi. Mampu kelai pula dua orang. Pasal apa kedai aku tak tahu mana, kedai dia ramai sangat orang. Ni kira tak bertadung ni. Tak bertadung. Tumbuk dua adik-beradik. Adik dengan kakak. Kakak tak puas hati, kakak tu belajar ilmu hitam. Memang kakak tu belajar ilmu hitam, tak balik kampung lama dah. Tak jumpa adik-beradik semua. Tapi duduk menega, tak tegur hang aku. Dia punya tak puas hati, hantar ilmu pergi dekat adik dia. Nanya adik, kawan dah tengah baru lepas mengandung, baru lepas beranak, dalam duduk pantang kena sihir. Orang dalam pantang ni badan lemah. Badan lemah, fikiran lemah, akal pun lemah. Kena sihir pula, boleh jadi gila. Berubat, tuan-tuan tahu tak lah kali jadi ke mana? Memanglah berubat tu buang. Masa nak keluar tu, perempuan tu kata apa? Hang tunggu, hang boleh buang aku dengan ayat Tuhan hang, tapi hang tunggu aku hantar lagi 2 kali ganda. Saya tanya kat kawan saya tu, Ustaz Naim, dia kata, Ustaz hantar aku mana? Ana tunggu lah. Dia hantar kita buang, kita tak boleh nak buat apa lah. Main dengan orang yang hasad ni jadi lagu tu, tuan-tuan. Hilang agama, hilang persaudaraan adik-beradik. Pasal apa? Hasad. Nampak? Bukan benda kecil hasad. Sebab tu Nabi kata dalam hadis,
iyyakum wal hasad, hendaklah kau berhati-hati dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kerana apa kata Nabi? Hasad ni dia akan menghapuskan, dia akan memakan semua amal saleh seperti mana api yang memakan daun-daun kering. Habis pahala. Tambah buat syirik pula, elok, batal iman terus, murtad terus. Yuziluddin wal hasadu yuziluddin, kan Nabi habaq. Sifat perangai hasad ni yuziluddin, akan menghilangkan agama. Oh, orang lagu ni kalau tak ada bertobat mati mampus tuan-tuan, sakit tau. Sakit. Khalidina fiha abada. Duklah pergi neraka lah. La ilaha illallah. Jangan lah. Dia ada situasi, ada keadaan yang kita dibenarkan hasad, iri hati. Ada tempat yang dibenarkan. Contoh, kita tengok adik kita, kita tengok suami kita, isteri kita, anak-anak kita, jiran, kawan-kawan rajin main ngaji, rajin baca Quran, rajin buat ibadat, berasa iri hati. Ish, aku pun nak macam tu kok. Ish, rajinnya dia ni. Berasa tak selesa. Kemudian daripada perasaan tu dia buat apa? Dia pun pulun buat ibadat sama. Pulun bagi ramai. Dia ni pergi masjid awal. Kita pun sama, dia keluar, kita pun keluar. Haji, Assalamualaikum. Jom pergi masjid. Pergi sekali. Perasaan ni dibenarkan dalam Islam kalau dia boleh menambah keimanan dan amal ibadat. Tapi tengok pada keadaan lah. Kalau iri hati, tengok orang lain pun ada kekayaan nikmat, dia pun kata, tak jadi, aku pun kena pulun buat kerja cari duit kaya macam dia juga. Maka pada waktu tu, hasad tu akan membuatkan apa? Rosak agama dia. Pasal apa? Pulun dalam mencari keduniaan. Tengok keadaan lah. Tapi selalunya hasad akan merosakkan diri seseorang. Nah, akan merosakkan diri seseorang. Yang kedua, yang ketiga, wal haya pula. Yang kedua, wat tama'u yuzilul haya. Yang ketiga, yang kedua apa tadi? Wat tama'u, yang ketiga, tama', sifat tama' yuzilul haya, akan menghilangkan malu. Al-haya, malu. Perhiasan yang ketiga yang ada pada manusia adalah al-haya, malu. Sifat malu. Sifat malu ni perhiasan pada diri manusia. Kalau sifat tamak kepada keduniaan ada dalam hati, maka sifat malu tadi akan hilang. Tamak nak mendapatkan perhatian di dalam media sosial, nak jadi terkenal. Ni hidup jadilah ni. Tak kira lah daripada sisi orang dunia ke, ahli dunia ke, artis ke, ataupun agamawan sendiri ke, sama lah. Yang sama artis cara artis, yang cara selebriti, yang cara influencer, orang yang ada pengikut ramai, datuk ke apa lah, nak bagi follower, likers, semua macam tu lah. Nak bagi naik dia punya view, buat benda yang merapu, merepan. Narilah, menyanyi, merapu lah, apalah. Tamak nak mendapatkan kekayaan dan juga pandangan dunia, sehingga hilangnya malu pada diri dia. Yang sama ustaz-ustaz, cara ustaz-ustaz. Nah, tamak nak mendapatkan, nak bagi orang kenal, nak mendapatkan kemasyhuran, sehingga bawa benda yang boleh orang sebut nama dia, orang viral nama dia. Hilang sifat malu. Kondem ulama, kata ke ulama tak maksum, yang dia tu maksum ke?
Dia kata ulama tak maksum, jangan duk turut. Hal tu kita tengok dia maksum tak? Tak maksum. Kita nak ikut tak dia cakap? Taubat lahum lah dak. Tanya hadis hafal banyak mana? Haram tak hafal pun. Quran pun tak hafal. Hafal lah sejuzuk 2, 4 juzuk ngaji dulu di universiti ke apa ke, ngaji menghafal lah takat 4 juzuk. Ingat tak? Tak apa nak ingat. Qul ya qul Allah. Haju ulama dulu tahu mana dengan kita? Hafaz hadis, hafaz beserta dengan sanad. Qurannya ingat macam ayat. Tiba-tiba ulama tak maksum. Dia bawa isu tu nak bagi dia masyhur, orang nak sebut nama dia, lepas tu dia pun dapat view dalam video dia pun dapat duit. Tama yuzilul haya, menghilangkan sifat malu. Sedap dirilah kita dengan ulama dulu ni macam cengkerang, kulit kerang lah. Ada di lautan tu kulit kerang pun mampus dah, tinggal kulit dah. Tu kita di akhir zaman ni tak bawa pun kerang, tinggal kulit dia. Ulama perfect. Pasal apa? Hafazannya, amalannya, wiridnya, takut dia pada Allah. Mai umat akhir zaman, ilmu tak setara mana, ngaji baru 2-3 tahun, ngaji pun kerana sijil habis mengaji, dapat sijil balik main mengajak, kondem ulama. Yang mana ulama tu berjalan ngaji rata berpuluh tahun, umur 40, 50 baru mengajak. Orang halang ini. Itu di sisi agamawan. Tamak nak mendapatkan kemasyhuran. Ataupun dia bawa isu yang tak sepatutnya dia bawa. Benda yang dah selesai lama. Isu istighasah, isu tawassul, isu talqin, tahlil apa. Benda yang dah settle beberapa tahun dah ulama bahas. Dia nak bawa main cerita pula dalam masjid. Orang pun ambil gambar video macam sekarang ada live. Orang pun cut video dia apa semua, buh dalam Facebook. Nama dia terkenal. Hilang sifat malu dia tuan-tuan. Orang komen dia pun komen, dia balas, lawan balas. Elok. Orang tengok tu dah elok perangai. Yuzilul haya. Tuan-tuan tengok tutup guru. Saya nak tanya. Tutup guru ada lah. Tuan Guru Haji lah Bukit Lada, Panjang Wan Izzuddin, Tuan Guru Haji Wan Izzuddin. Dia pun ada masalah tak? Ada isu-isu semasa tak? Ada apa-apa cerita pasal dia tak ada. Dia pun tak bawa benda-benda tu. Allah yang angkat dia pun. Guru saya cukup pesan, kita kalau mengajar, jangan duk nak bagi diri naik. Kalau kita nak bagi naik diri sendiri, dia akan naik, tapi dia akan jatuh terus. Tapi kalau Allah yang angkat tak turun dah. Makna kata rendah diri. Tawaddu'. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Tuhan angkat dia. Darjat dia Tuhan angkat. Ada. Jaga. Nah. Wa tama'u yuzilul haya. Tamak akan menghilangkan sifat malu. Hari tu masa kes banjir kan, yang pecah Maidin, pecah Pasaraya, masuk ambil barang. Dia pun ambil apa? Makanan tak apa, boleh gagah. Pasal tuan kedai halal. Pergi ambil TV, ambil dengan oven, benda yang tak ada kaitan, buat keluar. Tuan kedai halal apa? Tuan kedai halal makanannya, dia pergi tibai barang elektrik, buat keluar. Tamak, tu nama dia tamak. Yuzilul haya, akan menghilangkan rasa malu. Sifat malu tu hilang. Tamak ni. Hak yang baru ni viral pak, berebut baju bandel. Berebut baju bandel. Saya pun tak tahu apa masalah dia pak. Tojun tarik. Habis. Laki perempuan, Allahu Akbar. Wa tama'u yuzilul haya, yang tiga nak.
Yang keempat, wal ghibatu tuzilul amal salih. Yang keempat, wal ghibah. Ghibah ni makna apa? Ghibah ni makna mengumpat. Tuzilu amal salih. Mengumpat akan menghilangkan amal salih. Mengumpat akan membuatkan seseorang malas buat ibadat. Pahala dia pun hilang. Pahala hilang. Tuhan buang habis pahala. Berarti apa? Pahala tu dia pergi ambil. Allah ambil bagi kat kawan yang dia umpat tu. A umpat B. A kata dekat B. Pahala A Tuhan ambil bagi dekat B. Pahala seri free ya. Nah. Mengumpat ni macam mana? Mengumpat ni macam mana? Mengumpat ni kutuk. Mengumpat ni mengutuk lah. Mengutuk ni, kalau nak tahu mengutuk ni macam mana, mengutuk ialah menyebut mengutuk ialah menyebut keburukan orang lain di belakang orang tu. Tu mengutuk. Cerita pasal buruk orang di belakang kawan lain. A kutuk B. B tak dengar. A kutuk di belakang B. Kata cerita B kat kawan. Dia ni macam ni, dia ni kata. Tu namanya ghibah, mengutuk, mengumpat, mengutuk cerita belakang. Kalau depan-depan, dia panggil caci, mencaci, memaki depan-depan. Dia jumpa depan-depan, kata depan-depan. Tu makna mencaci, maki. Orang Melayu kita suka macam tu. Debek. Dia kata ke mana? Kalau anak semang buruk pasal aku, hanya nak semang di belakang. Ambil kata depan aku terus. Tu bunga-bunga nak bertumbuk. Tu orang panggil apa? Orang panggil bunga nak bertumbuk. Lalang nak cerita belakang, ambil depan aku ni. Aku duduk depan, ambil cerita. Ambil kata depan aku tak? Aku nak tengok. Kau tu main lama-lama bertumbuk. Dua-dua berdosa. Nah, yang pertama Yang cabak. Kawan tu mengutuk di belakang, dia boleh pahala. Tiba-tiba dia tengok kawan tu, dia panggil main pula. Main kata depan aku. Dia pula cabak. Sama-sama lawan cabak, sama-sama berdosa, tuan-tuan. Kawan ni cabak, kawan tu buat, lama-lama bertumbuk. Nabi kata dua-dua orang ni kalau mati waktu tu, dua-dua masuk neraka. Nah. Tak boleh. Nabi kata apa? Wal ghibatu tuzilu amalus salih. Ghibah perangai. Satu lagi. Kalau kata di belakang, mengutuk, cerita buruk orang di belakang kawan tu, dipanggil mengutuk, ghibah. Kalau kata depan-depan, caci maki. Kalau cerita belakang orang, tapi yang dia cerita tu tak betul pun, itu dipanggil fitnah. Lagi besar. Fitnah lagi besar dosa dia. Nah, fitnah lebih besar dosa dia daripada ghibah. Tapi kalau mulut duk biasa ghibah, fitnah tu biasa bagi dia. Jaga. Pasal apa ghibah ni boleh menghilangkan amal soleh? Kerana pertama, pahala ibadat kita sembahyang waktu maghrib. Rengkung saja okey pedih lah ni. Rengkung saja okey pedih lah. Saya ada ingat minggu ni saya tak mau kuliah lah tu orang ni. Tapi tak boleh tuan-tuan ni, kena. Kalau saya tinggal kuliah seminggu je, minggu kedua ketak tangan nak cakap, tak aktif cakap. Jadi nak kena mula daripada A, B, C balik. Berat. Nak kena main juga. Baik. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Utama tadi. Ghibah. Mengutuk tu. Pasal apa mengutuk ni boleh hilang amal soleh? Pertama,
kalau kita mengutuk seseorang di belakang, amal soleh yang kita buat, mai sembahyang maghrib, dengar kuliah, sembahyang isyak, lepas tu pergi makan di kedai makan. Lepas pergi makan di kedai makan, buka cerita pasal kawan, cerita pasal dia buat apa tu tak apalah. Tadi aku tengok Mat pergi kedai, tadi aku tengok Husin pergi Maidin, aku jumpa Arifin di Merkit, boleh garah, itu tak nak masalah apalah. Lepas tu teringat, oh Arifin lah, Arifin tu orang tahu, aku baru ni dengar cerita, mampu. Dia buka je buruk orang, pahala ibadat maghrib, isyak, dengar kuliah, semua pindah pergi ke Arifin, masuk dalam akaun bank dia. Arifin tu duduk di rumah, tak rokok, relax, ya pahala Tuhan duk tulis masuk banyak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pahala kita. Nabi kata pahala orang yang diumpat akan bertambah kerana diambil daripada orang yang mengumpat tadi. Free ya. Free ya. Tiba-tiba kawan ni pula, Arifin tu pula pergi ikut belakang, cerita pasal kawan tu pula, pahala dia pula pergi kat kawan tu. Pasal itulah ada orang kata Nabi SAW, ibadatnya banyak atas dunia, tapi pergi balik kat Tuhan tak ada pahala langsung. Pasal apa tak ada pahala? Pasal di dunia dia tak jaga benda-benda ni. Hasad dia tak jaga, dia tak berhati-hati. Kalau dia hasad, tak suka ke orang tu, dia tak suka sungguh. Kalau dia cerita buruk pasal orang tu, dia tokak tambah. Dah cerita tu dosa, tokak tambah, fitnah pula. Fitnah pula. Nah, balik kepada Allah dalam keadaan gemuk. Gemuk sebab apa? Banyak makan makanan dunia. Ingatkan orang yang badan besar ni pahala banyak. Nabi kata balik pergi kat Tuhan, badan je besar, pahala tak ada langsung. Sedangkan ibadat dia banyak atas dunia dulu. Tapi pasal tak ada. Pasal duk cerita pasal orang. Tapi takkan tak boleh langsung cerita pasal orang? Boleh. Boleh cerita pasal orang. Tapi kena pada tempat. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Nah. Syarah kepada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Dia cerita apa? Menceritakan tentang ada beberapa keadaan yang dibenarkan oleh syarak untuk cerita keburukan orang. Saya tak mau bagi semua, saya bagi yang selalu jadi kat kita. Nah, yang pertama untuk menyelamatkan diri orang lain. Contoh, anak kita mengaji universiti, balik mai ke kampung, lepas tu pergi duk kawan dengan kawan-kawan lama dia dulu di sekolah. Contohlah, dalam kampung tu ada seorang budak lelaki ni, nama dia Mak Ya. Tak ada aku nama Mak Ya aku ni no. Mak Ya. Mak Ya ni penagih. Bukan setakat penagih, hantu raya kawak hingui semua dah. Jahat sungguh. Anak kita ni tak tahu apa, balik mai ke kampung, kawan dengan Mak Ya ni. Pasal apa? Mak Ya ni kawan sekolah lama dia, kawan baik. Anak kita pula balik mana tahu cerita apa. Jumpa dengan Mak Ya ni duk bersembang elok, kawan pergi wing sana wing sini, kawan biasa. Lama-lama kita dapat tahu, kata anak kita duk kawan dengan Mak Ya. Mak ni dia tahu, ayah ke mak ke tak kira lah. Dia dapat tahu kata anak dia duk kawan dengan budak yang tak elok. Pada waktu tu boleh tak dia nak cerita keburukan Mak Ya tadi ni kepada anak dia? Kalau dia cerita, adakah dihukum ghibah? Tidak. Sebab dia nak jaga anak dia. Panggil anak dia mai Sat, mak nak habang kat hang. Mak ni sayang dekat hang, tapi mak nak bagi tahu lah, mak tak suka duk kawan dengan Mak Ya tu. Pasal apa Mak Ya tu kawan cik sekolah dulu ni. Hang duk di universiti yang tak tahu cerita.
Hang balik mai memang hang tak tahu apa. Mak ya tu penagih, hang tahu tak? Ni dalam kampung ni tang mana ceruk dia tak pi masalah kata. Tu contoh. Mak tak mau cerita semua tapi mak nak habaqkan hang nah budak tu budak yang tak elok. Nagih tu. Hang sayang kat mak, hang jangan duk kawan dengan dia. Waktu tu boleh. Tapi tak boleh nah kalau waktu dia bercakap dengan anak dia tu, dia duk bergamak video rakam. Lepas tu dia pergi viral pula di dalam Facebook. Tu tak boleh. Tak ada kaitan dah. Pasal apa? Dibenarkan dia cerita keburukan mak dia tadi ni kepada anak dia saja. Anak dia saja. Dan waktu tu saja. Waktu lain tak boleh cerita dah. Sekali dia ribah balik. Waktu tu ada sebab, ada masalah, ada keperluan. Tapi dia tak ada keperluan apa, dia pergi buat video pula. Tak boleh. Ataupun dia pergi bawa cerita habis kat orang. Pasal itu tak boleh juga. Haram pun kena berdosa. Yang dibolehkan ketika dia bercakap dengan anak dia saja. Satu. Yang kedua, ketika pilihan raya. Ni panas sikit ni. Kena buka akaun dah hari tu dah. Tak apa, pihak hari lambat. Jangan risau. Ketika nak memilih pemimpin. Ketika nak pilih pemimpin. Pilihan raya lah kita panggil. Pihak hari 14 no. Lambat ni 14 ke 13? 14 ke 15? 14. Kan? Pihak hari 14. Naik calon-calon kita tengok, calon ni tak boleh ni. Dibenarkan dalam syarak, diberi kebenaran kita nak cerita pasal buruk pemimpin tu waktu pemilihan dan waktu kempen saja. Waktu kempen sampai waktu habis dah pemilihan. Takat tu je. Habis pemilihan haram kita cerita pasal buruk orang lah. Tapi dengan satu syarat, yang kita cerita buruk orang tu sahih. Memang betul dia ni jahat nak mampu. Dia ni ada ni asuh, dia ada jenayah. Boleh. Kalau sahih baru cerita. Kalau tak sahih, ni banyak jadi. Aku dengar lah. Aku dengar tu. Kawan tu cerita. Betul tak betul aku tak tahulah. Hantar lah tu. Calon yang naik tu. YB sekian-sekian. Datuk sekian-sekian. Dia ni jahat ni. Ada cerita ni. Kata apa ni? Tapi aku tak tahulah betul ke tak. Saja aku abang beda berhati-hati. Pandai pula duk peringat orang bagi hati-hati. Yang dia tak berhati-hati dalam cakap. Benda tak sahih. Pergi duk kata dah. Waktu tu berdosa. Yang boleh cerita apa? Benda yang betul kawan tu buat sahaja diberikan keizinan cerita. Dia ni tak boleh ni. Ini ni ada ni apa pelacuran lah apalah judi lah apa. Kalau sahih betul tak apa. Lagi mana tak sahih tak boleh buka mulut cerita pasal orang tu. Pasal pemimpin tu. Tak boleh. Dan satu lagi yang saya nak tekankan. Kalau dituduh belum disabit pun sama juga. Dituduh belum disabit. Macam isu Ustaz Abid Liu. Dituduh belum disabit sampai hari ni tak sabit apa-apa. Senyap dia tu. Pasal apa? Senyap. Tak cukup bukti. Orang nak menuduh ni tuan-tuan. Kalau barang kita hilang, kita boleh tuduh lembu curi. Kita boleh tuduh kucing saya ambil. Tuduh ni tiang pun kita boleh kata. Ni tiang ni, yang ni ambil ni. Kalau orang lagi syok tuduh. Kawan tu buat kat saya. Kawan tu buat kat saya. Kawan tu buat kat saya. Nah, lagi mana tak sabit benda tu, tak sabit salah, haram cerita pasal dah.
depan belakang semacam. Tu masa ke Ustaz Beliau tu, berapa ribu, berapa juta orang berdosa dengan dia. Pahala dia banyak mana tak tahulah. Dia tak pernah sakitkan hati orang pun. Orang duk tuduh sabit macam-macam, kata macam-macam kat dia. Dia ada balas. Ini sifat orang beriman. Tahu apa? Allah habaq dalam Quran dah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang dipanggil ibadur rahman, hamba kepada Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pemurah, orang yang saleh, bila berjalan di atas dunia ni, bila mana dia berjalan atas dunia ni, jalan dalam keadaan tenang, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tak ada takut, tak ada sedih apa. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun, bila bercakap dengan orang yang tak tahu, orang yang jahil, orang yang tak ada pengetahuan, bila cerita sembang, dia tak layan. Qalu salama, bagi salam lah, lepas tu belah. Layan pun tak guna. Siap belu layan tak? Tak layan. Santai. Pergi Mekah, pergi bantu orang di Brazil ni, pergi pula di Ipoh, Perak, bantu orang. Sikit dia tak goyang. Nak kata apa kata lah. Aku dengan kerja aku, bisnes aku pun jalan, duit dia masuk, dan duit pula duk keluar bagi ke orang lagi tambah. Orang yang kata tu dia buat apa lah ni? Goyang peluk lah. Tolong orang tak pun. Yang dia tahu komen dalam Facebook. Cerita. Cerita. Allah. Balik pergi ke Allah besok miskin. Harta apa pun tak ada. Kenapa? Habis pahala bagi ke orang semua. Lagi tak sabit, tak boleh cerita. Kalau dia pemimpin lah. Kalaupun dia disabit kesalahan, ada budak kampung disabit kesalahan, mencuri, merompak, rogol, meragut, bunuh, tak kira lah apa. Dadah apa-apa. Dah disabit kesalahan, tetap haram cerita tentang keburukan dia, walaupun yang kita cerita tu memang betul dia buat. Tetap haram. Itu dipanggil ghibah, ngumpat. Kalau tak betul, nama dia fitnah. Nah. Hilang habis amal soleh. Itu makna yang pertama, hilang amal soleh. Yang kedua, hilang amal soleh bermakna kita takkan mampu nak buat ibadat dah. Apa pasal Ustaz? Orang yang biasa dengan dosa, Nabi habaqna, orang yang biasa dengan dosa besar, dia akan berat nak buat ibadat. Kalau dia ada salah dengan Allah, dia tak minta ampun ke Allah, dia masih stay dengan, dia tak rasa bersalah langsung, dia payah nak buat ibadat. Qiyamul lail dia takkan boleh buat sekali pun. Suluh diri masing-masing, jangan tengok orang, kita tak tahu hati orang. Tapi inilah realiti dia. Kalau duk mengumpat, mengata mengutuk, fitnah, keji, apa semua ni, confirm ibadat dia akan hilang. Apa yang akan hilang? Perbuatan. Dia tak boleh buat ibadat. Dia berat nak buat ibadat. Puasa sunat Senin Khamis, tobat tak boleh buat. Rejab Syaban nak masuk ni, lagi dia tak boleh puasa. Baca Quran, wirid lama-lama lepas sembahyang, dia jadi berat nak wirid. Pasal apa? Pasal dosa. Ada orang dia tak mengumpat, dia tak mengutuk, dia tak memfitnah, dia tak cerita apa, dia sengap. Tapi dia ada dosa yang dia duk buat. Benda apa? Maksiat seorang-seorang. Maksiat mata, tengok benda haram dalam telefon. Maksiat tangan, maksiat mulut, makan benda haram, makan benda yang syubhah. Benda haram dah masuk dalam mulut, telan ni. Jadi darah daging. Dosa. Ibadat jadi payah nak buat. Asal kata nama dosa akan membuatkan seseorang malah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. 4 benda.
4 perhiasan yang ada pada manusia. Yang pertama apa? Akal. Yang kedua agama. Yang ketiga haya, malu. Yang keempat amal soleh. Dan kata Nabi, ada pun akal boleh hilang dengan sebab marah. Yang pertama. Yang kedua, agama boleh hilang dengan sebab penyakit hasad, dengki, iri hati. Yang ketiga, malu, sifat malu, perhiasan sifat malu pada diri manusia boleh hilang dengan sebab tamak. Yang keempat, amal soleh boleh hilang dengan sebab ghibah, mengumpat, mencaci maki di belakang orang, fitnah dan sebagainya pun termasuk juga. Ini kita kena jaga bagi elok-elok. Kita dengan Allah kena jaga bagi elok-elok. Dosa dengan makhluk, mengutuk orang belakang, mengumpat orang di belakang, memfitnah, dosa tu takkan settle dengan Tuhan. Dia kena settle dengan makhluk. Dosa dengan makhluk, kena minta maaf dekat makhluk. Allah takkan ampun. Kalau dosa dengan Allah, Allah boleh ampun. Kalau kita betul-betul berubah, minta ampun sungguh-sungguh, berubah, janji tak mau buat dah, Tuhan boleh ampun. Tapi kalau dengan makhluk, janjilah macam mana tak mau buat dah sekalipun, tetap kena pergi minta maaf. Kalau ambil barang dia, kena minta halal atau ganti balik. Tak ada jalan lain dah. Nanti kita kena jaga bagi elok. Moga-moga Allah berikan kepada saya tuan-tuan semua ibadat yang ikhlas, hati yang bersih, yang selamat daripada penyakit-penyakit hasad yang mazmumah, penyakit-penyakit hati yang tak baik. Dan Allah jadikan diri kita semuanya berkat di dalam setiap tindak tanduk ibadat kita diterima oleh Allah, panjang umur, sihat walafiat dalam keberkatan dalam ibadat. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesailah pada hari ini, insya-Allah. Ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.